Okey, jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu ketaksamaan linear. Okey, sebelum ni bab 6 persamaan linear, ini tak sama. Yang sebelum ni sama, tak sama. Okey, so apa benda ketaksamaan linear ni? Kalau ada kawan-kawan kamu tak dapat nak join, bagi tahu ketaksamaan linear bab 7. So yang pertama sekali kita nak tengoklah. Okay, benda ni semua ada dalam buku teks kamu. Boleh juga nak rujuk buku teks kamu di muka surat berapa buku teks pun bab 7. Bab 7 muka surat 148. Ya. Salam. Pergi salam tapi kita baru nak start je pun. Masuk bab baru iaitu bab 7 muka surat 148. Okey, kenapa perlu belajar bab ketaksamaan linear ni? Okey, ni introduction lah kenapa nak kena belajar bab ni kan. Okey, sebabnya Surat berapa cikgu ni? Muka surat 148. Okey, introduction kepada ketaksamaan linear. Okey, so ia adalah sebagai asas pengetahuan dalam bidang yang memerlukan konsep had. Limit lah, kena ada limit. Okey, contohnya seorang arkitek perlu mempertimbangkan had tinggi struktur yang dibina. Contohnya apa kan biasa kamu pergi kalau perasan dekat Eco Gardens, salah satunya perasan tak ada yang tempat dia letak had ketinggian kenderaan yang boleh lalu. Dan selalunya kat situ banyak sangat lori tersangkut sebelum ni. Itulah maksudnya had. Struktur yang dibina tu ada had ketinggian dia. Okey, ataupun seorang juruterjun tertinggal kat sini perlu menentukan had laju dan had berat kenderaan yang direka. Okey, had laju pada kenderaan tu lah. Daripada kereta kamu tu ada kan, ada yang sampai 160, 210, 240. Okey, seorang perancang keuangan menggunakan idea had untuk mengira keuntungan optimum sebuah syarikat berdasarkan kos operasinya. Maksudnya paling sekurang-kurangnya dapat untung berapa. Itulah kegunaan untuk seorang perancang keuangan. Okey, ini contoh lain. Body Mass Index BMI atau indeks jisim badan digunakan untuk menentukan berat badan yang unggul. Okey, so kalau rasanya dalam PJK biasa tahu kan BMI kan? Dah biasa dengar kalau buat PJSK tu biasa dengar BMI tu, maksudnya untuk ketinggian sesuatu ketinggian kamu perlu berat berapa supaya tidak obesiti ataupun kurang berat badan. So itulah kegunaan ketaksamaan linear ni. Okey, apa dia cakap lagi? Tinjauan Pertubuhan Kesihatan Sedunia tahun 2011 mendapati 44.2% daripada rakyat Malaysia mempunyai BMI melebihi 25. Kalau melebihi 25 tu kalau kamu tengok kat sini lebih daripada 25 tu belum lagi itulah. Belum lagi obes lah. Okey, berdasarkan jadual yang diberikan, apakah klasifikasi berat badan mereka? Apakah pula klasifikasi berat badan anda? Okey, so BMI ni dia ada cara pengiraan dia. Saya pun tak apa ingat lah macam mana pengiraan dia. Tapi kita tengok kat sini. Pada tahun 2011 ni, kebanyakan rakyat Malaysia, 44.2% rakyat Malaysia mempunyai BMI melebihi 25. Okey, so kita check kat sini. 25 melebihi 25 maksud dia berada di kawasan ini, betul? Antara 25 dengan 30. So maksudnya 44.2% rakyat Malaysia mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesiti. Sebab dia 25 sifar ke atas. Okey, melebihi 25 BMI dia. Okay, nanti kamu boleh rujuk balik lah. Nak check sendiri BMI saya kurang berat badan ke, normal ke, berlebihan ke, boleh check balik macam mana nak kira BMI. So kamu boleh rujuk lah kat sini. Oh, rupanya normal. Rasa macam gemuk kan tapi normal. Rasa macam kurus, rasa macam normal tapi sebenarnya kurang berat badan.
Okey, itulah antara inilah sebenarnya simbol ketaksamaan. Nak tunjuk kat sini je, simbol ketaksamaan. Okey, ini kita akan belajar lagi lebih details. Okey, so tokoh yang terlibat dalam simbol-simbol ini, simbol ni. Simbol-simbol macam ni dah pernah tengok sebelum ni di sekolah rendah dah kan? Ya tak? Kan, benar kan? Okey, kalau simbol yang saya highlightkan tu maksudnya lebih apa tu? Lebih apa? Lebih daripada. Lebih besar. Besar daripada kecil. besar. Lebih besar. Yes, lebih besar daripada. Okay, so next itu adalah kalau yang ini maksudnya kurang daripada. Okay, so simbol-simbol ini diperkenalkan oleh seorang juru ukur berbangsa Inggeris iaitu Thomas Harriot dalam bukunya yang diterbit pada tahun 1631. Asal-usul simbol ketaksamaan ini dipercayai berasal daripada simbol kesamaan. Simbol kesamaan ini adalah simbol sama dengan. Itulah dia kisahnya dapat simbol-simbol ini. Okay, so jom kita masuk ke subtopik yang pertama iaitu ketaksamaan. So standard pembelajaran hari ini adalah kamu akan membanding nilai nombor memerihalkan ketaksamaan, apa pula ejaan dia, dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. Okay, ada 3 benda lah kat sini yang kamu akan belajar pada hari ini. Okay, so yang pertama sekali kita kena tahu apakah itu ketaksamaan. Tak sama. Tak sama. Kat sini dah nampak dah ketaksamaan. Tak sama. Sesuatu yang tak sama. Okay, so kamu tengok telefon pintar di bawah ni. Satunya harga 1,400, brand dirahsiakan. Tak tahu brand apa ni. Okay, yang B ni, Android ni, telefon pintar ni 1,600. Sama tak harga dia? Tak sama kan? Itu maksudnya ketaksamaan dia tak sama. Kenapa tempat sama tulisan ni? Ketaksamaan dia, harga dia pun tak sama, itu menunjukkan ketaksamaan. So kalau simbol tak sama, macam ni. Itu tak samalah. Kalau sama dengan macam ni kan? Tak sama ada ni. Tapi ketaksamaan lain pula simbol dia. Cuma sekarang kita nak cakap yang A dan B ni tak sama. Okey, manakala tengok yang gambar yang kedua ini, jisim manakah yang lebih berat kamu rasa? Ya? Apa dia? Yang mana lebih berat? Yang kiri ke yang kanan? Kanan. Kiri. Kiri. Ini kiri. Kiri lah weh. Ini kanan. Pernah main joget-joget? Kalau yang duduk kat bawah tu mestilah lebih berat. So ini lebih berat. So berat dia tak sama. Okay, so hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai ini dikenali sebagai ketaksamaan. Okay, so nilai dia tak sama, hubungan dia adalah ketaksamaan. Kita tak panggil sama dengan. Okay, itu introductionnya. Okay, jom kita tengok contoh dia. Mungkin lebih jelas lah. Okay, tengok dulu simbol ini. Simbol anak panah, macam kepala anak panah yang menghadap ke kanan. Maksudnya lebih besar. Okay, yang menghadap ke kiri maksudnya kurang daripada. Okay. So, yang pertama kita tengok ni, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya menjadi pernyataan benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar. Dia suruh buat 2 benda lah ni, dia suruh bagi 2 jawapan. Lebih besar daripada atau kurang daripada. Okay, so senang je lah ni. Saya rasa sekolah rendah pun dah belajar ni, cuma ada nombor negatif. So sentiasa ingatlah kalau nombor negatif, kita tengok yang A, negatif 5/6 dengan 4. Nombor negatif sentiasa apa? Kecil ke besar? Kecil. Yes, kecil. Kecil ataupun kurang daripada 4. Macam tu lah. Dah settle yang pertama, dia suruh masukkan simbol. Yang kedua, dia suruh masuk tulis pernyataan. So kamu kena tulislah pernyataan. Saya nak check kalau dia nak masuk tadi. Cikgu latih diri tu nanti kena salin ke apa? Mana latih diri Ada saya bagi latih? Belum lagi. Ni tak payah salin. Ni ada dalam buku teks tu je. Saya nak bagi penerangan je.
So macam mana kita nak tulis negatif 5/6, simbol ni melambangkan apa dia? Nak cakap apa? Nak tulis apa? Negatif 5/6 dalam bentuk ayat. Lebih besar daripada ke atau kurang daripada? Kurang daripada. Yes, betul. Tulislah kurang daripada 4. Okey, siap. Sebab satu dia tulis suruh buat simbol, arahan dia suruh buat simbol, lagi satu pernyataan. Dua benda kena buat. Okey, kita tengok yang B. B dia bagi 4 kuasa 2 lebih besar daripada atau kurang daripada 9. So kamu kena carilah nilai 4 kuasa 2 ni berapa? Lebih daripada. Lebih besar daripada kan? Kenapa? Ada yang tak jumpa link ke? Ada yang tak jumpa link. Kesian pula kejap sebab saya masukkan yang tu. Nak share link. Ada yang tak jumpa link tu macam mana? Oh, Ruben dah tolong. Okay, thank you Ruben. Apa tadi? Kat mana tadi? Okay, kat mana tadi? Lupa dah. Oh, kat sini. Okay, so 4 kuasa 2 lebih besar daripada atau kurang. Okay, 4 kuasa 2 berapa dapat? 16. Yes, ni 16 kan? So 16 adalah okay, jawapannya apa? Lebih besar daripada atau kurang daripada? Lebih besar. Yes, lebih besar daripada 9. Senang je kan? Okay, so ini yang pertama tulis simbol. Yang kedua kena buat pernyataan. Tulislah 16 lebih besar daripada 9. Okay, siap. Okay, ada soalan? Ada. Tak ada. Okay, tak ada soalan. Jom kita buat sama-sama tugas sayang ni. Saya akan bagi live worksheet, copy. Mana korang? Yang baru masuk ni boleh follow. Jangan risau. Senang ke benda ni? Okay, sekarang saya nak semua klik pada link yang saya bagi tersebut. Kira kamu terus buat latihan, terus hantar pada saya. Settle, senang. Okay, tak ada lagi hutang kerja rumah ke apa. Selepas ni saya tak bagi kerja rumah dah lah. Ni sebagai latihan dah ni. Okay. Okay, bagi yang baru masuk, saya ada sharekan link untuk kita buat latihan bersama-sama. Klik link tersebut, kalau ada masalah bagi tahu. Okay, tak apa. Kalau walaupun kamu dah terlepas tadi yang belajar, tak apa. Yang kita sambil-sambil buat latihan ni pun kita belajar maksudnya. Okay. Klik dah. Okay, apa yang kamu akan dapat adalah mana ya? Ni. Okay, akan keluar yang ni. Soalan yang ini. Okay, dapat? Cikgu saya dah masuk. Bagus. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama sebab nanti saya nak ajar cara hantar. Aku ada lagi yang tak tahu nak hantar macam mana. Okay, semua klik kat situ. Kita buat terus latihan hari ini untuk 7.1a. Sebenarnya benda ni ada dalam buku teks. So kamu tak perlu salin balik lah. Okay, tak perlu buat balik lah dalam buku tulis ini, kira bukti kamu hantar kerja. Okay, dah ada yang problem nak masuk ke? Semua dapat? Semua dapat, cikgu dapat. Dapat, good. Okay, so sekarang kita tengok isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya menjadi pernyataan benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. So satu simbol, satu ayat. Okay, so yang pertama negatif 6 dengan kosong. Kamu klik drop down button kat sini. Mana satu jawapan dia? Negatif dengan nombor dengan sifar. Lebih besar atau kurang? Lebih besar atau kurang?
Kurang. Okey, kurang. Klik kurang. Next, 1/7 dengan 1/4. Ada dua cara kamu boleh tukarkan kepada pecahan pula. Kamu boleh tukarkan kepada perpuluhan ataupun kamu boleh samakan dia punya penyebut. Macam mana nak samakan penyebut, Darab? Cikgu kena check answer atau email? Email. Sabar Ruben, laju Ruben. Dah siap right? Kejap je kan? Okay, so yang ni kamu darab 7 darab 4, 4 darab 7. Dia 7 darab 4, 28 kan? Okay, buatlah. So, apa jawapan dia kamu dapat? Oh, okay. Tak apa. Tak apa, Alia. Besar. Lebih? Besar. Lebih Lebih besar. kurang. Kurang. Sekejap. Okay, Alia, ini ada link untuk masuk ke latihan yang saya share ni. Kamu masuk situ. Okay. Ada cakap lebih besar, ada cakap lebih kurang. Mana satu tu? Okay, so yang kat sebelah Lebih kiri besar. 1/7 ni dapat 4/28. Okay, saya tunjuk yang ni lah. Stop presenting, nak tunjukkan jalan kerja dia. Tak ada pula kat sini. Sekejap saya buka dulu. Tak apa, kamu buat dulu yang bawah-bawah tu. Nanti sikit saya tunjukkan lebih besar ke lebih kecil. Kenapa cakap lebih besar, kenapa cakap lebih kecil. Macam mana, okey. Okey, tulis senang. Okey, jadi yang 1/7 dengan 1/4, ini darab dengan 4, ini darab dengan 7. So apa yang kamu akan dapat sebelah ni adalah 4/7. 4/7 pula, 4/28, sorry. Yang sebelah tu akan dapat 7/28. Okey, so 4 dengan 7, kita beza yang ke atas je lah. So ia akan jadi lebih besar atau kurang daripada? Kurang daripada. Kurang daripada. So kita tengok elok-elok lah kalau yang pecahan. Memang sedikit confused. Mana tadi? Okay. Dah, boleh buat seterusnya. Saya rasa tak ada masalah kot. Okay, so buatlah. Yang ni kurang daripada. Yang ini? C? Apa? Lebih besar daripada. Yes, very good. So ini translate balik dalam pernyataan dalam bentuk ayat. Negatif 6 kurang daripada. Tengok yang kat atas ni lah. Yang ni kurang daripada juga. Yang atas ni lebih besar daripada. Okay, next. Boleh ikut? Kita buat sama-sama. Jangan risau. Boleh ikut kalau ada masalah. Oi, laju Aira, sabar ya. Sekejap. Okay, bagi yang dah siap, kamu mesti hantar answer my email, klik answer my email to teachers. Okay, tu saya bagi email. Sebab saya nak jawapan kamu tersebut. Sebagai bukti kamu dah hantar lah, senang kamu tu dah hantar, tak payah nak nulis-nulis dah. Kita kurangkan sikit kamu bekerja. Okay, 4.5 dengan punca kuasa 4.5, punca kuasa 2 4.5. So dapat berapa punca kuasa 2 4.5? Kira, ambil kalkulator, kira. Dapat berapa? Punca kuasa 2, 4.5. Dapat tak? Lebih besar atau lebih kecil? Mana saya punya warna ni? Cikgu, saya dah siap. Semua dah siap? Teka Semua dah finish siap je, ke? Semua dah siap ke? Okay, kalau dah siap saya nak tahu berapa? Punca kuasa 2, 4.5 dapat berapa? Yang dah siap punca kuasa 2, 4.5 dapat berapa? Belum? Belum, tak apa, kita buat sama-sama. 4.5 adalah ... dengan punca kuasa 4.5. So, kena carilah punca kuasa 4.5 ni berapa? Dapat berapa kelas? Yang dah siap tu kamu dapat berapa? Halo? Tekanlah kalkulator. Tengok dah nak tekan macam mana?
Yes, betul Aira. 2.1213 bla 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 dot 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 dot. Panjanglah kan. So tengoklah 4.5. Kenapa dia tak nak keluar pula ini? 4.5 dengan 2.1213 yang mana lebih jawapan dia apa? Kita cakap upah. Jawapan dia apa? Oh, hang ke? Macam hang. Ira? Ya? Tak apa Mama ajak. Tengah mana ke? Kelas ke? Mana phone Mama? Phone Mama mana cepat lah, Mama tengah hang ni. Kat mana tadi? Mana ada? Oh ada, astagfirullahaladzim. Tunggu cikgu pula. Okay, dah ada. Hello. Ya. Dengan saya kan? Saya jerit. Korang dengar cikgu jerit? Ingat kan tak ada tadi? Memang cikgu. Kuat betul. Sorry. Saya ingatkan semua dah terpadam. Oh, letter jerit pula ya. Sian korang. Terpaksa mendengar cerita cikgu. Okay, tak apa. Tadi kat mana kita? Okay. Tak pernah hang. Tiba-tiba hang pula hari ni. Live worksheet. Oh, pun dah tak ada kat sini. Saya masuk balik. Oh, ada pun. Okay, semua dah siap ke? Cikgu, kalau dah siap kena hantar cikgu ke? Kena hantar. Betul. Sekejap. Boleh email sekarang ke? Boleh. Macam mana nak Jangan hantar salah cikgu? email Saya tak tau. tahu lah. Okay, Mas saya ajar. Sebab saya suruh Saya tunggu tak tahu semua. nak. Okay, sekarang konon kamu dah jawab. Ni jawapan saya salah tau. Saya main tekan je ni. Saya main tekan je sebab nak tunjukkan cara macam mana. Okay, okay, tekan finish. Okay, bila tekan finish dia akan keluar ni. Check my answer atau email my answers to my teacher. So klik email. Klik yang email ni. Okay, enter your full name. Tulis nama penuh kamu, jangan nama glamour. Bila dia tanya group level, kelas kamu. Okay, 1IS. Bukan nama saya tahu, nama kamu. Nanti tak keluar pula nama kamu buat apa. School subject matematik. Okay, ini part paling penting, jangan salah. Aira dah copy, dah paste dah saya punya email di e-call message box tu. Okay, so last kali bila dah isi saya punya email ni dah send. Okay, klik okay. Kemudian kamu boleh check kamu punya markah. Okay, markah kamu akan tetap per 10 walaupun saya bagi 1000 soalan.
Tak adalah, memang tak adalah sampai 1000 soalan saya bagi. Okay, lepas tu saya boleh check lah kamu dah hantar ke belum, macam mana. Nama-nama kamu akan keluar di sini. Notification, tengok Arman dah hantar ke Krish. Tengok nice, okay. Azri dah hantar. Okay, bagus. Saya punya dah dapat ke? Krish. Tak ada lagi ni? Dah hantar dah? Ada. Tak ada lagi ni Krish. Oh. Cikgu send sendiri. Saya tunjuk contoh. Tak apa. Cuba hantar lagi. Cuba hantar nanti Saya rasa dah masuk dah tu. Takut salah email je. Okay. Settle homework untuk yang pertama. Senang je. Dah buat latih diri 7.1A. Okay. So sekarang nanti dia masuklah tu. Ini semua dapat lebih daripada 5 kan. Kalau ada yang kurang daripada 5, kamu lepas kelas ni cuba buat balik. Tak apa, tak ada masalah. Buat banyak kali pun boleh. Mana lagi yang lain? 19 orang ni sepatutnya ada 19 jawapan. Okey, kalau tengok kat sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Krish dah ada? Dah. Krish dah Saya ada? nak tulis cikgu. Sekejap cikgu. Boleh apa? Saya nak tulis email cikgu lah. Oh, okay. Copy paste je daripada tu pun boleh. Okay, berapa dah tadi? Patutnya ada 17 lah. Sekarang saya baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dapat 9. Mana lagi yang lain? Ada baru masuk. 9, 10, 11. Ya, saya. Yang tadi cikgu hantar sendiri punya berapa cikgu? Tolak 1 lah maksudnya. Sekarang ada 6 orang lagi belum hantar. Okay, mana lagi? 2. Okay, saya kira balik 4, 5, 6, 7. Ni saya tak kira. 8, 9, 10, 11. 11 orang baru hantar. 11. So that means ada 19, 17 orang kat sini. Lagi 6 orang belum hantar. Belum hantar Kalau tak sempat buat sekarang boleh buat lepas kelas. Tapi make sure kamu hantar. Saya akan sertakan nanti linknya. Okay, jom next kita pergi ke subtopik seterusnya. Tak apa, tak sempat buat tak apa. Nanti hantar. Stop. Saya akan stop share. Kita akan sambung lagi. Saya cari nota saya hilang. Okay, seterusnya kita akan tengok memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan. Macam mana tu nak perihalkan dan nak terbitkan. Okay, ini ada di muka surat. Kalau dalam buku teks muka surat. Cikgu, apa emailnya kan? Saya tak boleh hantar. Dia kata apa? Sekejap saya baca. Dia kata this email is not registered in live worksheet. Okay, cuba ni. Macam mana cikgu? Cuba copy yang dekat chat box ni. Dekat Google Meet and then paste. Boleh tak copy paste? Saya takut awak tersilap tulislah. Okay, so yang untuk seterusnya ini kamu boleh rujuk muka surat. So apa ni? Muka surat 151. Okay. So sekarang boleh saya start balik. Perhatikan garis nombor di bawah. Okay, kat garis nombor ni ada nombor 4 dan juga X. Okay, kamu kena ingat kalau makin ke kiri, nombor tersebut nilai dia makin kecil ke besar? Kecil. Yes, Kecil. makin kecil. Okay, kalau ke kanan, nilainya makin apa? Yes, besar. Okay, so tengok penyataan yang diberi. Garis nombor ini membandingkan dengan nombor 4 dengan suatu nombor yang kita tak tahu. So that's why kita diletak sebagai X. Kita boleh memerihalkan hubungan antara 4 dengan X dalam ketaksamaan sebagai X. Okay, so kita boleh buatlah X ini lebih besar daripada 4. Okay, sebab dia berada di sebelah kanan 4. So, dia lebih besar daripada 4. So, kalau dalam kenyataan macam ni. Alah, abang dah copy dah kan. Lepas tu macam mana nak present awak? Okay.
Kan? Apa tu? Abang dah Tolong mute mic. Siapa tu tak mute? Is. Is Kejut. Okey dah, dia dah mute dah. Okey, X lebih besar daripada 4. Okey, ataupun ditulis sebagai X ni dalam ketak samaan. X lebih besar daripada 4. Okey, kalau dia duduk belah kanan sesuatu nombor lebih besar. Ingat macam tu je. Kalau kiri lebih kecil. Okey, jom kita tengok contoh 2 di muka surat 151. Dalam garis nombor di bawah perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketak samaan dengan menggunakan kurang daripada. Okey, so kita kita kena buat kurang daripada. Sekejap, cukup pula tulis ni apa hal. Kurang daripada. So yang kita kena ambil antara X dengan 8. So X di sebelah kiri. So kita tahu nilai di sebelah kiri lebih kecil. So di sini, dalam sini, X ke 8 kita nak letak? X. Yes, X kurang daripada 8. Sebab apa? X berada di kiri 8. Okey? Jadi kalau dalam bentuk ketak samaan, X kurang daripada 8. Ya, dah siap? Okey, bagus. Hang pun tengok nota ni balik. Okay, nanti saya cek Okey, seterusnya tempitkan ketak samaan. Ini dalam bentuk pernyataan, ini ketak samaan. So bila kata kurang daripada, kamu kena tengok yang lebih kiri. Yang kecil sentiasa berada di sebelah kiri. Okey, 7.1b. Okey, tengok dulu soalan dia. Kat mana tadi? Senang je ni pun. Saya nak bagi lagi satu. Worksheet 7.1b. Okay, copy. Okay, ini saya bagi link yang kedua untuk buat 7.1b. Buat je sekarang, nanti dah tak payah buat sebagai homework dah. Dah senang. Okay, klik link tersebut. Jom kita buat sama-sama. Okay. Sudah? Siapa yang belum? Ni sambil saya terangkan, kamu boleh buatlah. Mana tadi? Okay dah? Okay, jom kita buat. Dalam garis nombor di sebelah, ada masalah ke? Tak ada kan? Kalau ada masalah, tak boleh nak buka hang ke apa, kamu tengok dulu yang saya share. Lepas kelas nanti boleh cuba klik balik. Nanti saya akan sharekan dalam link yang ada muka saya tu. Okey. Okey, dalam garis nombor di sebelah, perihalkan hubungan antara Y dengan 12. Dalam ketak samaan dengan menggunakan lebih besar daripada, seterusnya terbitkan ketak samaan algebra bagi hubungan tersebut. Okey, sekarang Y ni lebih besar atau kurang daripada 12? Laju Ruben. Okey, saya nak tanya, Y ni lebih besar atau kurang daripada 12? Dia duduk sebelah kiri, so dia adalah Daripada. Kurang daripada. Yes, kurang daripada. So simbol yang ni kurang daripada. So klik kurang daripada. Siap untuk satu soalan sekejap kan. Tu yang rubah sekejap boleh siap tu. Okey, boleh faham? Ada soalan? Tak ada Okey, so saya teruskan nombor 2. Dalam garis nombor di sebelah, perihalkan hubungan antara 3 dengan B. Dengan ketak samaan menggunakan kurang daripada, seterusnya terbitkan ketak samaan algebra bagi hubungan itu. So di sebelah kiri dah confirm kurang daripada. Dia memang bagi tahu siap-siap dah. Jawapan dia ada sebenarnya, kurang daripada. Okay, so send. Finish. Email my answer to my teacher. Enter your full name, nama penuh, tingkatan, matematik dan email saya. Biasanya kalau kamu dah klik sekali, dia terus keluar kalau tak silap. Okay, send. Saya cancel lah, nanti keluar nama saya pula. So nanti saya boleh check kat sini yang dah hantar untuk 7.1b. Ini yang dah hantar. Rupanya first kali. Yes, saya dah dapat kamu punya jawapan tadi. Safan pun baru hantar yang 7.1a. Okay, boleh?
Ni dah masuk lagi. 5/10 salah kat mana ni? Lebih besar daripada. Alia? Kalau macam mana nak ingat simbol tu, senang je. Kalau dia start dengan yang kecil, simbol tu start mula dengan yang kecil, maksudnya dia kurang daripada. Okey. Oh, confused pada soalan dia sebenarnya ni. Tak apalah, nanti saya betulkan balik. Okey, so sekarang kat mana? Okey, jom kita sambung lah. Kalau boleh cikgu buat je live work hari-hari. Boleh. Senang kan? Cikgu, saya punya komputer Hang ke? Tak apa. Loading. Tak apa Is. Habis kelas nanti kita boleh buat. Lagipun korang dah tahu jawapan kan? Cikgu dah bincang ke? Dah bincang apa ya? Okey. Dah bincang apa tiba? Okey. Cikgu yang ni tadi punya ke apa? Yang ni yang 7.1B. Tadi yang 7.1A. Tak apalah, tak dapat buka tak apa. Lepas ni pun boleh buat. Okey? Boleh copy paste kehadiran. Mana kehadiran? Saya pun dah terkeluar tadi yang dia pergi je. Siapa tolong paste kan? Thank you Azri. Okey. Jom next kita pergi balik, patah balik. Kita nak tengok yang seterusnya. Mau apa? Nampak kat skrin Mak Aina. Ya. Just. Okey, jom patah balik ke nota tadi. Buku teks. Okey, ni dah settle. Okey, so kita nak kenal hubungan pula. Yang ni extra sikit lah. Kalau sebelum ni kamu pernah jumpa simbol begini dan begini sahaja kan? Okey, so hari ni akan tambah sedikit. So kita akan kenal. Okay, thank you. Bagus. Nanti saya check ya. Okay, lebih besar daripada atau sama dengan. Okay, lebih besar daripada. Sebelum ni lebih besar je kan? Atau sama dengan. So kalau simbol lebih besar, macam ni. Tapi bila ada sama dengan, kena tambah sikit sama dengan kat bawah ni. Begitu juga dengan kurang daripada. So kurang daripada simbol dia macam ni. Kurang daripada. Atau sama dengan. Sama dengan kena letak sama dengan dekat anak panah ni. Okay. Macam mana bila nak guna simbol macam ni? Sebenarnya dia ni biasa. Okay, contoh dia kat sini. Ni biasa kita nampak kat mana had laju ni? Kat mana had laju ni biasa kita nampak? Selekor. Selekor kalau 110 mau. Ni Arab. Kat mana biasa? Kat highway kan. Biasa kat highway tak boleh lebih daripada 110 km per jam. Okey, contohlah laju kereta tu kita tak tahu berapa laju dia. Laju kereta kita katakan sebagai X lah, tak tahu. So X ni dengan 110 bila dia nampak laju kereta ni, kereta ni kena drive kurang atau lebih daripada 110. Bila nampak laju ni. Yes, dia kena kurang daripada 110. Tetapi cikgu nak tanya, boleh ke kalau dia drive 110 ni dia dapat kena saman tak? Tak. So kereta ni boleh drive selaju 110 km per jam dan ke bawah. Oh, dia ada problem. Sekejap dia dah datang problem dia dah. Cikgu kan dah hang. Ya? Video cikgu dah hang. Betul. Betul, tengah hang. Saya guna yang ni je hang. Alamak, macam mana ni? Sekejap Kita harap bersabarlah. Saya off, nanti saya masuk balik. Okey nampak saya? Okey dengar tak? Hello, saya ada tak? Korang ada tak? Ada. Okey, alah. Ada Okey, dia buat problem hari ni, tak pernah jadi macam ni. Okey, tak apa, sambung je.
Okey, so macam mana sebenarnya nak guna? Soalan dia macam mana bila ada simbol macam ni? Okey, kamu boleh tengok. Ini lebih besar daripada atau sama dengan. Untuk yang simbol begini, masih kurang daripada, tapi dia tambah sikit sama dengan. Okey. Lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Satu hari paling kurang dia kena kerja 9 jam baru dapat overtime. Okey. Jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey, so sekarang dia nak dapatkan overtime. So ini masa kerja si Fatimah ni. Jadi kalau dia nak kerja overtime, dia kena paling kurang 9 jam. Okey, so paling kurang 9 jam maksudnya dia kena kerja lebih daripada 9 jam, betul? Betul tak? So simbol dia lebih besar ataupun kurang daripada? Lebih besar. Dia kena kerja lebih daripada 9 jam baru dia dapat overtime. Tapi kalau dia bekerja 9 jam, dapat tak overtime dia? Tak. Ya ke? Sekurang-kurangnya 9 jam. Paling kurang 9 jam. Termasuk tak 9 jam tu? Oh ya. Termasuk. So bila dia kerja 9 jam, dia dapat overtime. So kena letak sama dengan ni. Kita letak garis kat bawah ni. Alah, buruk lah. Sekejap kita lukkan sikit. Kamu faham kan? Dia betul dia akan jadi macam ni. Macam ni. So Fatimah, bila Fatimah kerja 9 jam, dia dapat overtime 10 jam, of course lah dapat sebab sekurang-kurangnya 9 jam. So 9 jam tu termasuk. Bila termasuk, kita kena buat tanda sama dengan. Okay, boleh faham? Ada soalan? Jadi dalam pernyataannya T lebih besar. Saya ingat tulisan lebih besar daripada atau sama dengan 9 jam. Okey, so ini jawapan A sebenarnya, saya buat yang B dulu tadi. Okey, boleh faham? A lebih besar daripada atau sama dengan 9 jam. Maksudnya kalau nombor yang diberi ni termasuk, so kamu kena buat simbol sama dengan yang kat bawah ni. Okey, ada soalan? Faham? Faham. Faham. Okey, next. 7.1C. Okey, saya bagi lagi live word ni. 7.1C. Okey, yang ni senang. Yang ni kita buat suaikan. Tak apa, yang tak dapat masuk, jangan gusar, jangan khawatir. Lepas ni saya akan share and then kamu boleh masuk lagi selepas ni. Dan juga sebenarnya ada pembetulan tu soalan 7.1B, baru saya perasan ada ralat sikit. Okay, so kamu akan dapat, boleh juga tengok buku teks, saya ambil soalan daripada buku teks je. 7.1C. Okay, klik worksheet tersebut. Ini lagi senang kita buat, saya dah sedia jawapan dah. Okay. Tapi sebab saya nak conteng, saya sharekan kat yang lain lah. Share a window. Latih. Okay, yang ni kamu kena heret, drag and drop. Okay. Apa yang kamu nampak? Okay, kamu nampak soalan. 7.1A. Okay, so soalannya, perihalkan ketaksamaan bagi setiap situasi yang berikut dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan.
Okey, papan tanda menunjukkan muatan lori M yang dibenarkan melalui suatu jambatan. Okey, so yang kedua B. Kita buat A dululah. Wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor dan seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. So sekarang kita kena buat dalam bentuk ayat dahulu. Okey, bila ada maksud macam ni, biasanya dia tulis dalam, biasanya kamu boleh nampak ini pada jambatan lah. Nak masuk tu, nak melalui sesuatu jambatan, dia akan ada simbol 8 tan ke berapa tan. Itu maksudnya berapa berat lori yang boleh lalu. Maksudnya paling minim, maksimum 8 tan. So maksudnya kalau M ni, mesti lori yang nak lalu tu mesti kurang daripada atau sama dengan 8 tan, ataupun mesti lebih besar daripada atau sama dengan 8 tan. Yang mana satu? Kurang daripada atau sama Kurang, dengan. yes. Kena kurang daripada 8 tan atau sama dengan lah. Kalau lebih, roboh lah jambatan tu. Kamu untuk live worksheet kamu heret, letak sini. Okay, heret ni letak sini. So yang kedua ni, garis nombor, heretlah M kurang daripada 8. Ambil ni, klik kat sini, heret ke sini. Drag and drop. Okay, simbol dia pun sama. Ambil simbol kurang daripada atau sama dengan, klik simbol ni, heret ke sini. Boleh? Boleh tak? Ada soalan? Okay, so kita tengok yang B pula. Okay, Ruben dah siap, bagus. Bagus, pantas. Okay, next kita tengok yang B. Kelayakan umur T mengundi ialah 21 tahun. So kita tak tahu manusia yang berumur T ni berapa tahun kan. Tapi siapa yang nak mengundi kena at least sekurang-kurangnya 21 tahun. So yang nak mengundi kena kurang daripada ataupun lebih daripada 21 tahun. Faham tak? So heretlah. Jawapan dia ada yang ni kan. Maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan 21 tahun. Maksudnya umur 21 tahun tu termasuk, jadi kenalah ada yang simbol sama dengan tu kan. Simbol sama dengan tu kena ada. So heret yang ni ke sini. Saya tak boleh draw. Okay, next. Ada apa ni? Panggil apa lupa dah. Garis nombor. T lebih besar atau sama dengan 21. Ambil heret ke sini dan juga simbol dia. Ketaksamaan. Heret ni ke sini. Okay. Siap untuk yang kedua. Jangan risau yang tak dapat, kita sambil belajar lah ni. Yang tak dapat masuk lagi live worksheets ni, saya akan. Cikgu, sekejap cikgu. Ya, kenapa? Saya baru masuk ni. Itulah kenapa? Keluar balik. Kenapa? Problem? Ni, apa ni, hang macam cikgu juga. Oh, Dia okay. tak ni. Okay, Ruben dah share dah tadi. Ruben dah share kita punya link untuk ke soalan ni. Okay, senang je, heret-heret, siap. Ingat, email saya biasanya kamu dah type tu terus keluar kan? Emailnya. Okay, tak apa, boleh buat slow-slow ataupun lepas kelas ni pun boleh buat. Okay. Kita sambung balik. Mana nota saya, dia suka hilang. Dah jumpa. Kita tengok, sekarang kita nak tengok sifat-sifat ketaksamaan. Boleh tengok muka surat, boleh rujuk muka surat 154. Okey, standard pembelajaran untuk ini adalah kamu kena buat, kamu akan dapat membuat generalisasi tentang ketaksamaan. Cikgu, Ya, saya. kenapa saya tak boleh tulis? Saya dah Tulis apa tulis ya? tadi. Tulis apa Nak tulis 7.1C tu. Tak payah tulis, drag. Tarik. Tarik macam mana? Drag and tak. drop. Macam kamu kena tarik jawapan tu. Saya share window. Saya share. Mana? Hilang pula. Jawapan ada kat sebelah, betul. Macam Ruben cakap. Ni ke?
Okay, nampak kan? Tarik. Tarik ke jawapan dia. Nak letak sini ke, kod suka lah. Bukan kod suka, maksudnya macam yang saya ajar lah. Boleh, Is? Boleh macam tu? Is? Oh, Is. Dapat Is? Sekejap. Macam itulah cara dia. Okay. Sekejap. Sambung balik. Kita nak tengok sifat ketaksamaan senang macam ni. Yang penting sangatlah sifat akas dan transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban, operasi asas aritmetik. Operasi asas aritmetik ni maksudnya tambah tolak darab bahagi lah. Okay, so kat sini nak tengok. Yes. Okay, yang ni sebenarnya ada dalam buku teks kamu, cuma tersembunyi. Tersembunyi macam mana? Sebenarnya, kamu tengok muka surat 154, kuis ni ada, kamu kena pergi muat turun di muka surat VII, tak apalah. Muka surat berapa yang kalau VII dan masuk ada Robin, tak ingat apa dia. Tapi adalah arahan dia kat situ, kamu kena scan. Tapi tak payah scan, kita buat sama-sama je, kita belajar sama-sama. Okay, so aktiviti penerokaan 1, lengkapkan ayat untuk A bagi setiap kuis. Kita kena buat ayat dulu, kemudian isikan tempat kosong B dengan guna simbol. Buat ayat, kemudian guna simbol. Okay, jom kita tengok. Ini Aina, ini Badrul. Jika Aina lebih rendah daripada Badrul, maka Badrul apa lebih dengan Aina? Yes, senang je lah. Macam soalan tadika kan? Lebih tinggi. Okay, so kat sini dia bandingkan. Jika tinggi Aina, okay, simbol lebih besar ke? Lebih tinggi. Lebih kecil. Lebih kecil. Kurang daripada. Kan? Simbol A ke? Okay, saya tanya macam ni. A ke B? Nak letak? B. Tak perlu salin Azri, kita buat je. B, yes. Jika tinggi Aina kurang daripada tinggi Badrul, maka tinggi Badrul nak A ke B? A. Yes. Tak payah salin fokus je kat sini. Okay, so macam tu lah. Aina kurang tinggi kurang daripada tinggi Badrul, so Badrul lebih daripada tinggi Aina. Macam tu je, songsang balik macam tu je. Okay, nombor 2. Jika 6, kita ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bandingkan 6 dengan 9. Jika 6 kurang daripada 9, maka 9 dalam bahasanya apa? Lebih besar daripada. Yes, lebih. Ya, saya. Saya dah hantar latih diri 7.1C tu. Okay, good. Bagus, nanti saya check. Okay, so 9 lebih daripada 6. So kita buat dah dalam bentuk ketaksamaan. Ini ada kat mana cikgu? Ini kecil. Ini tak ada. Quiz. Ini kuis, bukan kuis lah. Ini ada dalam buku teks tapi kamu kena download sebenarnya, tapi tak perlu. Kita buat kat sini, kita tengok kat sini je. Okay? Faham Okay, tadi kat mana tadi? Okay, so jika 6 kita nak buat A ke B? A. Kurang daripada 9 maka 9 A ke B? B. Lebih daripada 6. Saya buat A, B senang lah sebab nak sebut nanti macam tersyasyul. Selalu sangat tersyasyul sampai saya pun pening. Okay, next dia bandingkan negatif 12 dengan negatif 9. Ingat, makin ke kiri nilai dia makin kecil. So jika negatif 9, okay, nak tulis kurang daripada atau lebih daripada? Yes. Lebih daripada. Negatif 12 maka negatif 12 Kurang. yes, kurang daripada negatif 9. Okay, so macam biasa simbol A ke B yang pertama ni? B. Ya, yang kedua simbol A. Okay, siap. Okay, boleh faham nampak tak? Sama je, dia terbalik macam tu je. Macam kalau 1 lebih besar daripada 2, jadi 2 lebih kecil daripada 1. Dia nak cakap yang tu je sebenarnya. Banyak lagi ni. Oh, banyak lagi kena teruskan. Okay, next dia nak bandingkan, soalan ni nak bandingkan A dengan 8. So ingat, kalau ke kiri nombornya sentiasa lebih kecil. So jika A
Okey, kurang daripada. Yes, kurang daripada 8, maka 8 Lebih daripada. lebih daripada. So simbol yang kat bawah ni, jika A kurang daripada 8, maka 8 lebih daripada A. Saya tak tulis lah. Korang dah nampak, dah nampak fasih dah tu. Okay, so jika Aina, Aina, Badrul dengan Chan, tambah lagi seorang kawan dia, dia ajak kawan dia seorang lagi. Jika Aina lebih rendah daripada Badrul dan Badrul lebih rendah daripada Chan, maka Aina 1,5. Arif 1,5. Maka Aina Lebih. ya ke lebih? Kurang daripada, saya buat short form atau lebih daripada. Okay, ini Aina, ini Chan. So, maka Aina lebih apa? Kurang daripada. Lebih daripada. Lebih, kena tambah rendah. Kalau tak sampai rendah, dia jadi tu. Lebih rendah daripada Chan. Maksudnya kurang daripada Chan lah. Kurang daripada, kalau tak, sebab dia letak rendah, kena letak lebih rendah daripada Chan lah. Okay, maksudnya simbol dia akan jadi macam ni. Jika tinggi Aina, dia kurang kan? Kurang daripada tinggi Badrul. Tinggi Badrul pula kurang daripada tinggi Chan. Maka Aina dengan Chan tu maksudnya kurang daripada tinggi Chan. Okay, faham? Kalau ikut gambaran dia macam ni. Maksudnya kalau bandingkan Aina dengan Chan, Aina kurang daripada Chan. Okay? Ada ayat ni confuse juga, buang confuse je. Okey, tengok yang ni. -3 kurang daripada -1 dan -1, apa sini? Kurang ke lebih? Dengan 2. Kurang ke lebih? Lebih. Ya, betul lebih. Tengok. -1 ni kan lebih kiri daripada 2. So, nilai makin kecil kurang. jadi kurang. Kurang daripada 2. Maka -3, dia bandingkan -3 dengan 2. So kita nak letak kurang atau lebih? -3 dengan 2. Kurang atau lebih? Lebih. Kurang. Kurang. Kenapa pula lebih? Kurang daripada. Satunya tengoklah nombor negatif dengan positif. Mestilah lebih kurang kan? Kurang. Kurang daripada. Satu lagi kamu tengok dekat dia punya garis nombor. Dia berada di lebih kiri. -3 ni berada di lebih kiri daripada 2. So nilai dia kurang daripada. So dalam bentuk ketaksamaan dia -3 kurang daripada -1. -1 kurang daripada 2. Jadi kalau nak ambil -3 dengan 2 ni sama juga, dia akan jadi kurang daripada. Okey, boleh? Jangan pening. Boleh? Dia nak tunjuk sebenarnya apa yang dia nak tunjuk. Kalau ambil yang hujung dengan hujung ni, masih lagi simbol yang sama, kurang daripada. Okay, so next. Jika A, kita habis sampai 1,5 lah sebab saya lepas ni saya tak bagi latihan dah. Kita buat sama-sama terus tadi kan. Okay, jika A, A di sebelah kiri. Ingat, di sebelah kiri ni sentiasa kecil, sentiasa kurang. Okay, so A, kita nak cakap kurang atau lebih dengan 4? Kurang. Bagus. Tak ada yang tersalah dah ya. Fahamlah tu. Kurang daripada 4. Dan 4 kurang atau lebih? Kurang. Masih bagus. Semua cakap kurang daripada 9. So dia bandingkan dengan A dengan 9 pula. So kurang atau lebih? Kurang. Yes, semuanya kurang daripada. Okey, so sekarang simbolnya semua kurang daripada, kurang daripada, kurang daripada. Walaupun ambil ujung dengan ujung, dia akan jadi automatically kurang daripada. Okey, ada soalan? Tiada. Tiada. So kesimpulannya sebenarnya dia nak cakap apa? Dia nak cakap A kurang daripada B. Maka B lebih besar daripada A. Terbalik macam tu je lah. Apa yang dia cakap, saya tunjukkan dalam bentuk huruf lah, nombor lah. 1 kurang daripada 2. Jadi bila terbalikkan 2 akan lebih besar daripada 1. Okey. Yang kedua ni,
Jika A, ini kita letak 1 kurang daripada B, B kurang daripada C, dia macam ni lah. 1 kurang daripada 2, 2 kurang daripada 3, maka kita akan dapat yang hujung-hujung ni pun samalah, 1 kurang daripada 3. Okey? Faham? Yang macam ni, yang terbalik macam ni, dia terbalikkan simbol tu, kita panggil sifat akas. Sifat akas. Okey? Ini sifat akas, dia terbalikkan. 2, negatif 2, tak payah buat negatif ni, confused. 10 lebih kecil daripada 20. Lepas tu dia terbalik pula, 20 lebih besar daripada 10. Ini sifat akas. Okey? Yang kat bawah ni ada 3 ketaksamaan tu dia combine, itu sifat transitif. 5 lebih kecil daripada 10, lebih kecil daripada 15. So 5 lebih kecil daripada 15 atau kurang daripada 15, itu adalah sifat transitif. Itu je nak bagi tahu daripada kuis berpanjang jela tu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang soalannya tulis sifat akas bagi ketaksamaan. Yang ni saya tak sempat nak buat live worksheets. Tak apalah, kita teruskan je. Nanti saya akan bagilah. Okey, tulis sifat akas bagi ketaksamaan. Soalan yang pertama, 10 kurang daripada 24. Saya suka tersasul lebih kecil. Tak boleh sebenarnya, patutnya kita kena sebut kurang daripada. Okey, 10 kurang daripada 24. So sifat akas dia kita kena terbalikkan 24 jadi apa? Lebih besar daripada Yes, macam tu je. Lebih besar daripada 10. Okay, next. Yang nombor 2 ni. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. So, tukar kita nak tengok sifat akas dia. Negatif 13 lebih, bukan lebih, apa dia? kurang Daripada, yes, negatif 4. Itu je. Itu sifat akas. Yang terbalik dia punya simbol tu sifat akas. Sekarang kita nak tengok, nak buat sifat transitif. Transitif ni dia ambil yang hujung ni dengan yang paling depan dengan yang paling belakang. Negatif 5 dengan 9. So simbol apa? Kurang daripada. Yes, simbol dia kena ambil yang ni je. Kurang daripada 9. Oi. Macam tu je. Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh. Saya buat dulu sifat akas ni. Okey. Settle yang tu. Seterusnya, ini nak membuat generalisasi. Tak ada apa sebenarnya. Cuma nak kamu fahamkan je. Okey, boleh rujuk muka surat 156. Buku teks muka surat 156. Okey. Okey, apabila kedua-dua belah membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan, dia nak masukkan tambah lah ni. Ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, bila tambah atau tolak, simbol dia tak berubah. Simbol yang ni lah, tak berubah. Okey, tengok dia tambah, still simbol dia sama. Boleh faham? Ini bila tolak, simbol dia masih sama. Okay, nilai dia masih macam tu juga. Kalau lebih kecil, kalau kurang daripada lah. Kalau nilai dia lebih besar, sentiasa lebih besar walaupun ditambah atau ditolak. Okay, ini ditambah dengan nombor negatif. Okay. Simbol dia tak berubah. Okay, apabila ditolak dengan nombor negatif, pun tak berubah dia punya simbol. So kesimpulannya bila tambah tolak tak berubah simbol dia. Okey, itu yang pertama. Okay. Inilah contoh dia. Okey, 2 kurang daripada 6. So bila tambah 2 tambah 3 dapat 5. 6 tambah 3 dapat 9. Masih lagi dapat 5 kurang daripada 9. Itulah maksud dia. Okey. Ini untuk tambah dengan tolak tak berubah simbol. Okay, so sekarang kita tengok kalau darab pula. Darab atau bahagi dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tak berubah. Okay, bila simbol dia kurang daripada, okay, dan didarab, kemudian darab dengan nombor positif, simbol dia masih tak berubah. Okay,
Juga kalau bahagi, simbol dia kurang daripada. Bila bahagi dengan nombor positif, ni bahagi lah ni, dia buat dalam bentuk pecahan. Simbol dia juga tak berubah. Okey, contoh boleh tengok kat sini. 2 lebih kecil, lebih kecil lagi, kurang daripada 6. Okey, apabila 2 didarab dengan 3, 6 darab dengan 3 hasilnya 6 dengan 18. Masih lagi kurang daripada, simbolnya adalah kurang daripada. Okay, macam tu juga kalau bahagi. Simbol tak berubah. Okay. So yang kedua, bila darab bahagi dengan nombor positif, simbol tak berubah. Okay. Next, ini berubah apabila darab bahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaannya disongsangkan. Disongsangkan bermaksud berubahlah. Kalau simbol asalnya kurang daripada, bila didarabkan dengan nombor negatif, simbol dia berubah, disongsangkan. Kurang daripada dia akan jadi besar, lebih besar daripada. Okay. Kalau bahagi pun sama. Bila ada nombor negatif je, bila ada benda negatif je, semua jadi berubah. Macam itulah kalau nak senang ingat. Okay, simbol asal dia kurang daripada. Okay, apabila dibahagikan dengan nombor negatif, simbolnya berubah menjadi lebih besar daripada. Okay, ingat yang tu. Yang tu kena ingat. Okay, ini pun sama. Simbol juga berubah apabila kedua-dua ketaksamaan didarabkan dengan nombor negatif. Tengok bila darab dengan nombor negatif 1, maksudnya darab dengan nombor negatif lah. Simbol pun berubah. Tengok yang ni, 2 lebih kecil lagi. 2 kurang daripada 6. So bila dah didarab, dia akan dapat negatif 2, negatif 6. Jadi terbalik dia punya simbol. Ataupun kita panggil disongsangkan. Terbalikkanlah. Daripada kurang daripada jadi lebih besar daripada. Ini dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Tak ingat, kamu perlu tahu sahaja. So bila kata songsang dia punya simbol tu, maksudnya tahulah diterbalikkanlah dia punya simbol. Okay, last kali operasi salingan dilakukan ke atas kedua-dua belah ketaksamaan. So simbol ketaksamaan disongsangkan. Maksudnya nombor diletak kat bawah. Tengok terus kat sini. 2 dengan 6, of course 2 kurang daripada 6. Tapi apabila dia jadikan apa? Salingan. Maksudnya nombor ni diletak di bawah. Dia satu perkan, nombor letak kat bawah. Simbolnya disongsangkan. Ini kurang daripada, bila dah buat pecahan macam ni dia jadi lebih daripada. Okay. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, boleh Ada soalan tak? Ya, ada. Ada. Okay, jadi untuk 7.1D dengan E, saya akan bagi dalam live worksheet lah, tapi sebelum tu kita akan bincang dululah satu ni, nak tengok kamu macam mana cara jawab dia. Okay, lengkapkan setiap petak kosong dengan simbol kurang daripada atau lebih daripada. So tengok ni yang pertama, negatif 8 dengan 16. Nombor negatif sentiasa kurang daripada 16. Okay. A ke B? A. Yes, kurang daripada. Okey, sekarang next dia buat operasi tambah. Okey, kamu kena ingatlah kalau tambah, dia punya simbol tak berubah. So, A ke B simbol dia? Teacher. Daripada sebelah. Ya. Apa? Cikgu. Ya, Satu boleh. tengahnya Cikgu juga. PI. Ya. Yang ni je saya nak tunjuk. Lepas tu kita stop. Okey? Betul-betul, 1.5 subjek lain. Okay, so yang ni apa-apa? Dia tambah dengan nombor positif. Kalau tambah atau tolak dengan nombor positif, simbol dia dikekalkan. So A ke B yang ni untuk nombor 2 ni, dia berkaitan tau antara tiga-tiga ni berkaitan. A ke B jawapan dia? Ada brush tak? Ya, betul Aira. Tadi kat B. sini. A, kenapa pula B? Dia sama. Dia sama yang kat sebelah ni. A lah kurang daripada. So yang nombor 3 ni pun A juga. Pun A. Ialah kurang daripada juga. Nampak tak sama semua ni? Sebab apa? Sebab ia ditambah dengan ataupun tolak dengan nombor positif. Kita dah belajar tadi, kalau tambah tolak dengan nombor positif, simbol tak berubah.
Okay. So kita tengok yang kedua ni. 8 lebih besar atau kurang daripada negatif 16. Nak buat simbol A atau B? Hello, A atau B? Nombor positif dengan negatif tu? B. B. Betul. Lebih besar daripada negatif 16. So tengok yang ni pun automatically kalau kamu tengok dia tambah. Ini dia tambah dengan nombor positif. Ini dia tolak. So tak payah kira, tak payah apa, automatik. Kalau kamu ingat dia punya sifat tadi tu, so buat terus. Tak payah kira. Tapi nak kira pun boleh sebenarnya kalau kurang pasti. Okay, tengok yang ni. Jika 8 kurang daripada 16 dan C lebih besar daripada kosong, maksudnya C tu nombor positif 1, 2, 3, 4, 5. Maka 8C maksudnya dia darab dengan nombor positif. Darab dengan nombor positif. Apabila didarab dengan nombor positif, simbol dikekalkan. So simbol kat sini A atau B? A atau B? Kenapa B? Kenapa B? A lah. A. Sebab dia darab atau bahagi dengan nombor positif. So semuanya masih sama. Okay. Kena tengok betul-betul nanti. Kenapa? Tadi hanya ada kat bawah. Ada apa tu, kenapa? Nak makan? Okay, dah. Mama dah habis dah. Kita pergi makan. Anak saya pun dah makan. Nanti saya akan bagi latihan ikut live worksheet. 7.1 D dan E. Tolong. Dia nak latihan ni. Tolong tak boleh. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Live worksheet tu. Post apa dia? Kat sini tak boleh sebab saya. Yang mana? Yang tadilah, 7 orang tadi tu. Oh, saya tak buat lagi. Nanti saya bagi link. Sebab tak buat lagi latihan yang tu. Tak Dekat ni Telegram cikgu. Saya akan bagi yang kat Telegram yang keluar muka saya tu. Okay, ada apa-apa soalan? Semua dah isi kehadiran Kalau tak isi nanti isilah saya share dekat link tu juga. Cikgu. Bye. Nanti ambil gambar lo. Kenapa dia tak nak keluar semua muka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh betul lah 17 orang. Dah ada yang keluar lah. Cuma yang keluar tu. Okay, boleh. 1. Mana? Aida tadi buka apa tutup balik? Okay, 1, 2, 3. Okay, Is kenapa pakai mask tu Is? Tak sihat ke? Tak apalah. Okay, kalau tak sihat semoga cepat sembuh lah ya. Kenapa pakai mask dalam rumah? Demam panas. Oh demam. Oh ya ke? Okay, semoga cepat sembuh. Minum air banyak-banyak. Makan vitamin C. Okay, saya buat live worksheet. Seronok senang kan buat? Buat live worksheet ni senang. Buat terus hantar, terus dapat markah, terus bincang kan? Okay, kita jumpa lagi. Bye cikgu. Minggu depan lah. Esok saya kena pergi inject. Okay, Okay, bye. bye cikgu. See you. Thanks semua. Bye.